Baik, kita teruskan kepada 3.2, iaitu sistem peredaran darah. Maksud sistem peredaran darah, ia merupakan satu sistem bertiup mempunyai pam dan injap untuk memastikan bahawa pengaliran darah berlaku dalam satu hala sahaja. Ia mempunyai 3 komponen yang penting, iaitu jantung, salur darah dan darah. Dan sistem peredaran darah bagi vertebrata berlainan adalah berbeza, namun ia mempunyai sistem peredaran darah yang sama, iaitu sistem peredaran darah yang tertutup. So, apa yang dimaksudkan dengan tertutup? Dia adalah komponen peredaran komponen-komponen yang dinyatakan tadi, jantung, salur darah dan juga darah, dalam satu sistem yang tertutup. Dia merupakan kitaran sahaja. So, dia tidak akan keluar daripada sistem satu sistem yang sama. Satu lagi adalah sistem terbuka. Biasanya ada pada serangga yang mana tak ada komponen-komponen khas seperti jantung maupun salur darah. So, darah tu dia secara terbuka saja. Dia hanya ada dalam sel. So, dia tidak ada satu komponen yang khas. So, itu yang dimaksudkan dengan sistem peredaran darah yang tertutup. So, ini adalah gambar rajah sistem peredaran darah bagi manusia. So, sistemnya bermula daripada kita ambil daripada paru. Kita belajar pada bab yang kedua. So, kita dah belajar tentang kedudukan paru. So, dia akan disambungkan oleh kapilari darah pada paru. Dia akan bersambung dengan jantung yang mempunyai 4 bahagian, iaitu 2 atrium dan 2 ventricle, yang mana salur darah itu akan bersambung dengan bahagian kapilari tisu yang mana akan berada pada bahagian sel pada setiap badan. Dan sistem itu dia akan berpatah balik ke jantung untuk menyingkirkan bahan-bahan yang tidak diperlukan oleh badan, dan seterusnya mungkin akan disingkirkan melalui sistem pernafasan. Okey. So, komponen-komponen ni bagi vertebrata yang lain adalah berbeza. Walaupun dia tertutup yang saya nyatakan tadi, tetapi dia mempunyai komponen-komponen yang berbeza. Sebagai contohnya, di bahagian kiri ini adalah sistem pengangkutan yang ada pada ikan. So, ikan dia ada satu ventricle dan satu atrium, dan dia akan sambung samalah ke kapilari insang, sebab dia tak ada paru, dan dia akan terus daripada insang tu akan terus dihantar ke kapilari tisu sebelum dihantar balik ke jantung dan akan dipam. Berarti itu adalah sistem yang ada pada ikan. Manakala di bahagian tengah ni pula adalah yang ada pada amfibia dan juga reptilia. So, amfibia dan reptilia dia hampir sama, cuma bezanya adalah dia punya bahagian jantung tu dia mempunyai 2 atrium dan 1 ventricle. So, dia akan bercampur di sini, Dia akan bercampur di sini. So, beza itu yang ada pada reptilia ataupun amfibia. Dan bagi burung dan mamalia, termasuk juga manusia, mempunyai sistem yang saya tunjukkan tadi. Okey. So, sistemnya hampir sama, iaitu dia mempunyai 2 atrium dan 2 ventricle. Dan di bahagian kiri dan kanan jantung ni dia tidak bercampur. So, dia terasing. So, ini adalah perbandingan sistem peredaran darah dalam vertebrata. So, tadi yang saya maklumkan tadi, iaitu ikan mempunyai 2 ruang, iaitu 1 atrium, 1 ventricle, dan bilangan kali darah yang mengalir melalui jantung adalah sekali sahaja. So, daripada paru tu daripada insang dia akan terus ke kapilari tisu. So, bagi amfibia dan kebanyakan reptilia, so dia ada 3 ruang, iaitu 2 atrium dan juga 1 ventricle. Dan dia punya ulangan tu, berapa kali darah itu mengalir melalui jantung adalah 2 kali. Dan juga yang bagi burung dan mamalia, termasuk manusia, dia mempunyai 4 ruang, iaitu 2 atrium dan 2 ventricle, dan dia tidak bercampur.
dan bilangan darah yang mengalir melalui jantung adalah 2 kali juga. Okey, kita lihat seterusnya kepada struktur dan fungsi jantung manusia. So ini adalah keratan rentas bagi jantung manusia. So jantung manusia ini mempunyai 4 ruangan, iaitu 2 atrium dan 2 ventricle. Dan atrium ini menerima darah yang kembali ke jantung, manakala ventricle dia akan mengepam darah keluar daripada jantung. Rajah di sebelah ini menunjukkan keratan rentak, keratan membujur jantung manusia, dan jadual seterusnya adalah bahagian menunjukkan fungsi bahagian jantung. So kita lihat fungsi nanti kita tunjukkan nanti ya. Okey, so untuk struktur terlebih dahulu. So ini adalah bahagian jantung, keratan rentas, yang setiap bahagian tu dia mempunyai nama dia. So kita lihat bahagian sebelah kanan terlebih dahulu. So bahagian kanan ni bahagian berwarna merah. So kita ada kita mula daripada peparu. So peparu dia akan masuk melalui vena pulmonari. So vena pulmonari ini adalah satu-satunya vena yang membawa darah beroksigen, manakala arteri pulmonari adalah satu-satunya arteri yang membawa darah ternyah oksigen. Okey, so warna merah ini mewakili darah yang beroksigen dan biru mewakili darah yang ternyah oksigen. Okey, so daripada vena pulmonari dia akan masuk melalui atrium, maafkan saya, ini bahagian sebelah kiri ya, bahagian jantung sebelah kiri. So dia akan masuk melalui vena pulmonari, masuk ke bahagian atrium sebelah kiri, dan dia akan melalui satu injap, dipanggil injap bikuspid. Okey, injap bikuspid ni adalah untuk menghalang daripada darah itu mengalir balik. Dia akan menghasilkan satu laluan sahala sahaja. So daripada atrium kiri, so dia akan masuk ke ventricle kiri sebelum dipam masuk ke melalui injap sabit. So injap sabit ni sama juga fungsi dengan injap bikuspid ataupun trikuspid. Okey, dan selepas dia melalui injap sabit ni, dia akan melalui aorta. Aorta ni dia akan hantar ke semua bahagian badan kecuali paru-paru. So paru-paru tadi dia akan dia melalui vena pulmonari tadi. Okey, so selepas satu dia dihantar ke seluruh badan, so dia akan ada satu jalan lagi untuk balik ke jantung, iaitu melalui vena cava. So bahagian kepala dan badan, dan bahagian bawah so dia akan ada dua bahagian lah. So dia akan melalui vena cava masuk ke atrium kanan. So atrium kanan ni adalah bahagian yang ternyah di oksigen. Ternyah oksigen ni adalah bahagian yang tiada oksigen. Dia membawa bahan-bahan buangan yang perlu dibuang. So atrium kanan, so dia akan masuk dan melalui injap trikuspid. Okey, sebelah kanan dia ada injap trikuspid, manakala sebelah kiri tadi dia ada bikuspid. So dia akan melalui ventricle kanan dan seterusnya dia akan dipam ke paru-paru melalui arteri pulmonari, dan juga injap sabit juga ada di antara ventricle kanan dan juga arteri pulmonari. So itu adalah sedikit gambaran atau penerangan tentang struktur jantung dan bagaimana darah itu bergerak. Okey, seterusnya seperti yang tadi kita nak tengok kepada fungsi setiap struktur jantung. So kita ada atrium kiri dan atrium kanan. So atrium kiri berfungsi untuk mengepam darah beroksigen ke ventricle kiri, manakala atrium kanan dia mengepam darah ternyah oksigen ke ventricle kanan. Okey, untuk ventricle kiri dan ventricle kanan kita lihat satu-satu. So ventricle kiri adalah bertujuan untuk mengepam darah ke semua bahagian badan kecuali peparu, manakala ventricle kanan mengepam darah ternyah oksigen dari jantung ke peparu.
Okey, untuk vena cava, vena cava dia membawa darah terenyah oksigen dari seluruh badan ke atrium kanan. Okey, bagi arteri pulmonari adalah membawa darah terenyah oksigen dari ventrikel kanan ke peparu. So ini adalah satu-satunya arteri yang membawa darah terenyah oksigen. Manakala aorta adalah bahagian pada jantung yang membawa darah beroksigen dari ventrikel kiri ke semua bahagian badan, dan ia adalah arteri yang paling besar. Untuk vena pulmonari, dia bahagian ini dia akan membawa darah beroksigen dari peparu ke atrium kiri. Bahagian tengah dipanggil septum. Untuk mamalia termasuk manusia dan juga burung, dia mempunyai septum yang mengasingkan ruang kiri dan ruang kanan jantung. Okey, hal ini dapat mengelak daripada darah yang beroksigen bercampur dengan darah yang terenyah oksigen. Bagi injap tricuspid, dia menghalang pengaliran darah dari ventrikel kanan ke atrium kanan ketika pengecutan ventrikel. Manakala injap bicuspid menghalang pengaliran semula darah dari ventrikel kiri dari atrium kiri ketika pengecutan ventrikel. Bagi injap sabit, dia menghalang pengaliran semula darah ke ventrikel ketika ventrikel mengendur. So kita akan lihat nanti apa yang dikatakan pengenduran dan pengecutan ventrikel. Okey, jantung manusia tak dapat dinafikan lagi. Dia adalah satu organ yang menjalankan fungsinya yang begitu penting, dan fungsinya berjalan dengan sangat cekap kerana dinding jantung dibina daripada otot kardium, okey, yang boleh mengecut dan mengendur secara beritma. So ventrikel mempunyai dinding yang lebih tebal dan mengecut lebih kuat daripada atrium. Dan dinding berotot ventrikel kiri adalah lebih tebal daripada dinding berotot ventrikel kanan kerana ventrikel kiri mengepam darah pada tekanan yang lebih tinggi, kerana dia perlu dihantar ke seluruh badan, manakala ventrikel kanan hanya perlu mengepam darah ke peparu sahaja. So fungsi tekanan dan ketebalan pun memainkan peranan penting berdasarkan jarak yang perlu dihantar. Seterusnya, mempunyai injap yang memastikan darah itu mengalir dalam satu arah saja, dan septum ini memastikan darah beroksigen dan darah terenyah oksigen tidak akan bercampur. So pernah dengar tentang jantung berlubang. So penyakit jantung berlubang ni biasanya kita definisikan sebagai jantung berlubang tu bukanlah jantung itu berlubang di bahagian luar ni. So biasanya dia berlubang di bahagian septum ataupun di bahagian antara jantung ruangan sebelah kiri dengan ruangan sebelah kanan. So itu yang dikatakan jantung berlubang. Okey, seterusnya apabila kita dah lihat jantung, so kita lihat kepada komponen yang seterusnya, iaitu salur darah. Okey, terdapat 3 jenis salur darah yang ada dalam badan manusia dan juga organisma lain. Okey, so tapi kita fokus kepada manusia. So untuk dalam badan manusia kita ada 3 salur darah, iaitu yang pertama adalah arteri, kedua vena, dan ketiga adalah kapilari darah. So perbezaan antara vena, kapilari dan arteri ini kita ringkaskan dalam bentuk jadual. Okey. So untuk salur darah, fungsinya vena ni adalah membawa darah ke jantung. Okey, secara umumnya adalah vena ni adalah darah yang membawa darah ke jantung. Manakala kapilari darah adalah menghubungkan arteri dengan vena
Dan biasanya kapilari darah ini membenarkan pertukaran bahan antara darah dan sel badan, kerana dia dindingnya sangat nipis, iaitu setebal satu sel sahaja. So dia akan membenarkan resapan berlaku di situ. Manakala untuk arteri, dia berfungsi sebagai bahagian yang membawa darah keluar daripada jantung. So itu secara umum. Manakala kita lihat kepada saiz lumen. So lumen ni adalah saiz ruangan pada salur darah tu. So kita lihat saiz lumen pada vena mempunyai saiz lumen yang besar, manakala saiz lumen untuk kapilari darah sangat kecil, manakala untuk arteri kecil tetapi lebih besar sedikit, lebih besar berbanding kapilari darah. So ketebalan dinding salur darah bagi vena, dindingnya nipis dan kurang berotot dan kurang kenyal kerana tekanan darah di bahagian vena ini dia rendah. Manakala dinding pada kapilari darah seperti yang saya dah maklumkan, setebal satu sel. Ini membolehkan resapan berlaku di kapilari darah. Kapilari darah biasanya berada pada bahagian bersambung pada alveolus di paru-paru dan juga bersambung bersebelahan dengan sel. Dan untuk arteri, kita lihat ketebalan dindingnya tebal, lebih tebal daripada vena, berotot dan kenyal kerana dia nak menampung tekanan darah yang tinggi. Okey, seterusnya kita lihat kepada injap. So bahagian vena dia mempunyai injap, kerana dia injap ini akan menghalang pengaliran balik darah akibat pengaruh graviti. Sebab dia tekanannya rendah, dia tidak dia boleh patah balik. Okey, dia akan berpatah balik akibat pengaruh graviti. So apabila hadirnya injap ni, so dia akan menghalang daripada darah itu mengalir balik melawan arah. Dan untuk kapilari darah, dia tidak mempunyai sebarang injap. Begitu juga dengan arteri, kerana tekanannya sangat tinggi. So aliran darah bagi vena perlahan dan di bawah tekanan sangat rendah, manakala untuk kapilari darah sangat perlahan dan di bawah tekanan sangat rendah. Manakala untuk arteri, dia berlaku, aliran darah berlaku sangat cepat dan di bawah tekanan yang sangat tinggi. Okey, seterusnya adalah jenis darah yang diangkut, kandungan oksigen. So untuk vena, dia mengangkut darah terenyah oksigen. So kandungan oksigennya kurang berbanding kapilari darah dan juga arteri, kecuali yang saya maklumkan tadi, vena pulmonari, iaitu vena pulmonari adalah satu-satunya vena yang mengangkut darah beroksigen. Okey, untuk kapilari darah bergantung kepada kedudukan. So kedua-dua darah beroksigen dan darah terdioksigen. So ini bergantung kepada lokasi di mana kapilari darah itu berada. Okey, untuk arteri, dia hanya mengangkut darah beroksigen, okey, kaya dengan oksigen, kecuali arteri pulmonari, iaitu satu-satunya arteri yang mengangkut darah terenyah oksigen. Okey, so sistem peredaran darah manusia merupakan satu sistem bertiup yang tertutup, di mana darah dipam ke seluruh badan. Dan sistem peredaran darah yang ada pada manusia dikenali juga sebagai sistem peredaran ganda dua. Apa itu peredaran ganda dua? Dia bermaksud darah itu mengalir melalui jantung dua kali dalam satu peredaran lengkap. Dipanggil peredaran pulmonari, darah diangkut dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Dan yang kedua adalah peredaran sistemik, iaitu darah diangkut dari jantung ke bahagian badan lain kecuali paru
dan kembali semula ke jantung. So itu dipanggil sistem peredaran ganda 2. Okey, seterusnya tekanan darah. So tekanan darah ialah tekanan yang dikenakan pada dinding salur darah akibat peredaran darah. So tekanan darah mempunyai dua bacaan, iaitu bacaan sistolik dan juga diastolik. Okey, bacaan sistolik biasanya berada pada angka di atas. Okey, tekanan yang dikenakan oleh darah pada dinding arteri ketika jantung berdenyut. Dan bacaan diastolik adalah angka bawah. So tekanan apabila darah mengena pada dinding arteri ketika jantung rehat antara denyutan. So itu dipanggil sistolik dan diastolik. Sebagai contoh, so tekanan darah yang rendah, biasanya bacaan sistoliknya berada pada bawah 90, di bawah 90, manakala bacaan diastolik berada pada 60. Okey, bacaan atasnya 90 dan bacaan bawahnya di bawah 60. So biasanya bagi manusia normal agak berbeza, tetapi kita punya range untuk orang normal, bagi manusia normal bacaan sistoliknya antara 90 sehingga 120 mmHg, dan bacaan sistolik iaitu bacaan di bawah iaitu di antara 60 sehingga 80 mmHg. Okey. Dan para pra tekanan darah tinggi. Okey, pra belum tekanan darah tinggi lagi. Dia bagi kawasan pra tekanan darah tinggi di antara 120 sehingga 139 mmHg, dan bacaan diastolik antara 80 sehingga 89 mmHg. So bagi tekanan darah tinggi, bacaan sistoliknya antara 140 sehingga 160 mmHg, dan bacaan diastolik adalah di antara 90 sehingga 100 mmHg. Okey. So untuk bacaan sistol dan diastol, so otot jantung mengecut dan mengendur untuk mengepam darah. So apabila jantung berdenyut, terdapat dua fasa, iaitu dipanggil fasa diastol dan fasa sistol. Fasa pengecutan dipanggil sistol dan fasa pengenduran dikenali sebagai diastol. Okey, fasa diastol adalah ventrikel mengendur dan darah mengisi ventrikel. Manakala fasa sistol adalah ventrikel mengecut dan darah dipam keluar dari ventrikel mengecut dan darah dipam keluar ke dalam arteri. Okey, ini gambar rajah menunjukkan pengenduran dan pengecutan jantung. Okey, ventrikel. Okey, sistol. Kita lihat yang pertama, sistol. So sistol ni adalah kedua-dua atrium akan mengalami sistol dengan serentak untuk mengepam darah ke ventrikel, untuk mengalami diastol untuk menerima darah dari atrium. Manakala diastol adalah kedua-dua atrium kemudian akan mengalami diastol, sementara kedua-dua ventrikel mengalami sistol untuk mengepam darah ke arteri pulmonari dan aorta. Okey. Apabila pengecutan dan pengenduran ventrikel ini, so satu bunyi yang akan terhasil ketika jantung ni berdenyut, dan bunyi ini dipanggil loop dub. Okey, so bunyi loop dub yang kedengaran apabila jantung berdenyut ialah bunyi penutupan injap jantung. Sebagai contoh, so bunyi pertama loop dihasilkan apabila injap trikuspid dan bikuspid tertutup. Manakala bunyi dub kedua, bunyi yang kedua dipanggil dub, dihasilkan apabila injap sabit tertutup.
Okey. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kadar denyutan nadi. Antaranya adalah jantina. So jantina, perempuan mempunyai kadar denyutan nadi yang lebih tinggi berbanding lelaki. Ini kerana perempuan mempunyai saiz badan yang lebih kecil dan jisim otot yang kurang. So umur adalah faktor yang kedua, iaitu kadar denyutan nadi yang normal untuk remaja ketika rehat adalah 75 denyutan nadi per minit. Manakala warga emas mempunyai kadar denyutan nadi yang lebih rendah kerana faktor penuaan. Kadar kesihatan adalah faktor yang seterusnya, iaitu individu yang sihat mempunyai kadar denyutan nadi yang rendah ketika rehat, dan kadar denyutan nadi yang rendah bermaksud jantung kuat dan cekap kerana ia mengepam lebih banyak darah setiap kali mengecut. Okey, gaya hidup iaitu kecergasan aktiviti. Semasa melakukan aktiviti cergas, kadar denyutan nadi pun akan meningkat. Hal ini untuk membekalkan oksigen dan glukosa dengan kadar yang lebih cepat pada sel untuk respirasi. Manakala pada masa yang sama, karbon dioksida juga dapat disingkirkan dengan lebih cepat. Okey, seterusnya kepentingan menjaga jantung. So jantung adalah organ yang sangat penting dalam peredaran darah. So jantung mengepam darah untuk mengangkut oksigen dan glukosa ke sel badan. Sel badan menggunakan oksigen dan glukosa dalam sistem respirasi sel untuk membebaskan karbon dioksida dan membebaskan karbon dioksida. Sebenarnya bukan respirasi sel ni adalah untuk menghasilkan tenaga, iaitu dalam bentuk ATP ya. Dan karbon dioksida diangkut kembali ke jantung untuk disingkirkan melalui respirasi di paru-paru. So jantung ini mengepam karbon dioksida ke paru-paru untuk disingkirkan. Peredaran darah yang sempurna memastikan sel dan tisu tidak mati. Oleh kerana kesihatan jantung harus dijaga supaya berfungsi dengan baik dan efisien. Berikut adalah beberapa langkah untuk mengelakkan penyakit yang berkaitan dengan jantung. Okey, langkah yang pertama iaitu kurangkan garam dan gula dalam makanan dan juga kurangkan lemak dan kolesterol dalam makanan. Okey, langkah yang seterusnya adalah kawal tekanan darah dan diabetes, iaitu penyakit kencing manis, dan jangan merokok dan mengambil dadah ataupun minum minuman keras, iaitu minuman beralkohol. Kerap bersenam sekurang-kurangnya 30 minit 5 hari setiap minggu. Manakala makan sayur-sayuran, buah-buahan, bijian dan makanan berserat tinggi. Dan yang penting adalah tidur sekurang-kurangnya 7 jam sehari. Okey, untuk saranan, jalankan pemeriksaan jantung setahun sekali dan amalkan hidup tanpa stres tu. Bolehlah tanpa stres ataupun jangan terlalu stres.